Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. NGO Bukan Islam tidak perlu bimbang dengan pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, Kementerian Pendidikan sentiasa terbuka bertemu mana-mana pihak sekiranya masih keliru dengan pelaksanaan modul itu. Bertemu dengan mereka. Kita boleh selesaikan. Ini hanyalah satu kekeliruan saja. Memang hadis 40, I think semua pun tahu, ini memang untuk murid-murid dan guru yang beragama Islam saja. Perdana Menteri turut menegaskan masyarakat bukan Islam diminta memahami kepentingan pelaksanaan modul tersebut. Ia berkait secara langsung dengan kestabilan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama pada masa depan. Mengulas perkara sama, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, masyarakat bukan Islam tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan modul tersebut. Ia jelas disasarkan kepada pelajar dan guru beragama Islam serta tidak mengganggu-gugat pemahaman murid bukan Islam. Beliau turut menyeru agar isu itu tidak dieksploitasi sesetengah pihak yang cuba menangguk di air keruh. Jadi kepada mereka yang menangguk di air keruh itu, saya kira kita harus fikir tentang kesannya kepada negara ini. Bukan saja ketenteraman awam itu terancam yang boleh kemudiannya ia mengancam keselamatan negara. Saya kira lebih penting lagi ialah kedaulatan negara kita. Imej negara kita itu khususnya di pesada dunia itu harus senantiasa utuhlah. Ibu bapa pelajar bukan Islam juga dinasihat tidak gusar kerana hak beragama dijamin dalam perlembagaan selain tiada paksaan dalam beragama. Sepatutnya tidak menjadi isu kerana bila disebut hadis, bila disebut Al-Quran, ia entiti Islam, noktah. Jadi ia eksklusif untuk umat Islam. Jadi tak timbullah ia akan dipaksa kepada mereka yang lain. Kerana Islam sendiri melarang paksaan dalam beragama. Melangkah ke depan, beliau berharap modul silang budaya perlu diterapkan ke dalam kurikulum bagi mengurangkan defisit kepercayaan antara kaum sekaligus mengelak sebarang kekeliruan selain memupuk perpaduan. Turut senada penganalisis sosiopolitik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandiat, ujar beliau pelaksanaan modul itu tidak menggugat keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Perdana Menteri sendiri sudah memberikan keyakinan bahawa ini tidak akan mengganggu-gugat nilai keharmonian, kemufakatan, perpaduan. Kerana ini juga selaras dengan prinsip kelima di dalam rukun negara. Nilai sebenar di bawah modul ini adalah ke arah kasih sayang, masyarakat penyayang, nilai keinsanan yang amat diperlukan, berteraskan kepada nilai-nilai. Maka ini juga seiring dengan apa yang cuba dibawa di dalam konsep Malaysia Madani supaya kita ada nilai keyakinan, hormat, nilai keihsanan, supaya nilai-nilai yang memberikan suluhan kepada perwatakan karakter kita adalah nilai-nilai yang sebenarnya adalah nilai-nilai yang membawa kepada pengukuhan jati diri. Mengetahui mengapa model ini diperkenalkan, ianya adalah satu kebaikan yang membawa pembinaan kerohanian kerana pada hari ini kita melihat banyak kes-kes yang berlaku di kalangan remaja sekolah seperti kes buli, seperti kes mengandung di bawah umur dan pelbagai jenis masalah sosial yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sedang berlaku dan kes ini sedang meningkat dari semasa ke semasa. Jadi pengenalan pelaksanaan hadis ini adalah satu permulaan yang kita lihat yang dihaskan kepada guru dan juga pelajar-pelajar Islam sahaja, dan ianya haruslah kita lihat sebagai satu perkara secara terbuka, dan pada masa yang sama kita haruslah menyokong
usaha-usaha murni seperti ini kerana ianya dapat meningkatkan ataupun memperbaiki personaliti pelajar-pelajar. Sementara itu, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berpuas hati dengan penerangan Perdana Menteri dan KPM mengenai kaedah pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah. Kalau dapat diperhalusi dan dapat diterangkan dengan jelas, saya rasa tak ada salah faham sebegini. Kalau itulah yang dihasratkan oleh kementerian lah. Sebab saya melihat kenyataan keluar petang semalam. Kan? Tetapi perkara ini dah berlaku beberapa hari. So ini sepatutnya dijelaskan lebih awal. Bukan soal penolakan, tidak. Saya rasa apabila keluar perkataan itu, kerisauan itu memang ada. 9 Ogos lalu, KPM melancarkan modul tersebut bagi memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah. Beri lebih masa kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha membangunkan ekonomi negara. Demikian titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang berikutan krisis kewangan didepani kerajaan perpaduan ketika ini amat mencabar. Memetik laporan The Star, baginda bertitah Datuk Seri Anwar hanya menyedari kesulitan kewangan kerajaan selepas memegang jawatan dan baginda percaya beliau memerlukan lebih masa. Baginda turut menzahirkan rasa lega kerana lawatan rasmi Perdana Menteri ke China awal tahun ini berjaya membawa komitmen pelaburan sebanyak 170 bilion ringgit. Johor mendapat sebahagian besar daripada komitmen berkenaan dengan pelaburan 80 bilion ringgit daripada syarikat petrokimia terbesar China, Rong-Seng Petrochemical Co Limited. Beralih ke perkembangan kempen pilihan raya kecil Parlimen Pulai, cabaran besar menanti calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat yang berdepan persaingan 3 penjuru. Bagaimanapun, beliau yakin sokongan rakyat terhadapnya baik bagi menggalas tanggungjawab sebagai wakil rakyat nanti. Suhaizan turut menzahirkan komitmen memberi yang terbaik bagi menyambung legasi ditinggalkan penyandang Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Ini adalah satu pilihan raya yang penting kerana jika mereka tidak mengundi, maka mungkin akan menjejaskan umpamanya kalau menang dari segi majoriti yang kurang meyakinkan, ini akan menyebabkan ada ruang-ruang di mana pihak-pihak tertentu akan memainkan bahawa sokongan kepada PH dan BN ini tidak begitu meyakinkan. Sementara itu, kempen terus digerakkan calon Dewan Negeri Simpang Jeram dengan menyantuni dan mendengar permasalahan penduduk. Calon PH Nazir Abdul Rahman antara fokusnya menjamin kebajikan Persatuan Veteran ATM. Beliau yang juga bekas jurutera memaklumkan sedang melakukan kajian bagi mengurangkan risiko banjir terutama di kawasan rendah di Simpang Jeram. Manakala gerakan kempen bagi calon PN Dr. Mazri Yahya sempat menziarahi penduduk di Taman Makmur yang menderita penyakit kronik. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara.
hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Bersua kembali. Amaran kepada peniaga, tindakan akan diambil kepada mereka yang mengenakan syarat untuk pembelian gula. Malah tegas pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, ops manis masih diteruskan sehingga kini. Pada peringkat semasa, kita akan teruskan ops manis kita untuk memastikan pengilang yang bertanggungjawab untuk terus membekalkan gula rakyat, termasuk gula rakyat ini, gula bertapis putih kasar dan halus ini sebanyak 42,000 metrik tan sebulan. Itu tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan. Orang ramai diminta salurkan maklumat kepada KPDN berkenaan sebarang kesalahan penjualan gula. Ini kerana ia melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Perintah-Perintah Kawalan Bekalan. Jualan agro madani di Kedah telah mencatatkan 2.15 juta ringgit sejak Januari sehingga kini. Pengarah Fama Kedah, Zuriana Ahmad Adam berkata, program dilaksanakan di 111 lokasi dengan pelibatan 1,097 usahawan di negeri tersebut. Untuk program ini, kerajaan mensasarkan di Fama Kedah lah. Kita menganggarkan untuk sebanyak 275 lokasi. Sekarang ni kita dah capai sebanyak 111 lokasi lah untuk seluruh Kedah di outlet Pasar Tani Kekal, di outlet percetakan kita, Agro Bazar, dan juga kita ada juga program-program kerjasama di peringkat agensi kerajaan dan juga kerjasama di bawah peringkat Kementerian Pertanian sendirilah. Beliau berkata demikian pada program jualan khas agro madani sempena Bulan Kebangsaan di Pasar Tani Sungai Petani. Pada program berkenaan, pengunjung berpeluang membeli kombo agro madani berharga RM6.60 semasa tempoh happy hour yang mengandungi telur ayam 10 biji, bawang merah, bawang besar dan minyak masak 1 kilogram. Kerajaan dalam pertimbangan untuk jadikan alaun guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah sebagai gaji tetap. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pelaksanaannya perlu merujuk kepada keadaan kewangan negara. Yang itu memang dalam pertimbangan lah. Cuma banyak perkara yang perlu kita lihat daripada sudut fiskal, kewangan negara, daripada sudut struktur sendiri. So yang ni perlu diambil kira lah. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan ambil semua perkara pertimbangan. Asas dia lah kita nak pastikan guru-guru kafah ni, kebajikan mereka ini terpelihara dan terlindung dan dijaga. Itu harapan kita. Sebab guru-guru kafah ni lah yang akan mendidik anak-anak. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutup Iktifal Kafah Kebangsaan kali ke-8 2023 di Port Dickson. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI memohon peruntukan RM400 juta menerusi rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13. Peruntukan berkenaan bagi tujuan menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D. Terima kasih saudara. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata ia nilai 2 kali ganda berbanding RM ke-12 dengan peruntukan RM200 juta bagi tempoh 5 tahun. Ini terlalu sedikitlah dibandingkan peruntukan yang diperlukan untuk menjalankan. Sama juga mungkin RM ke-13 kita minta lebih lagi, tapi itu pula lah kepada penilaian oleh pihak Central Agency untuk memberi peruntukan kepada kita. Kita akan minta RM ke-13, kita akan minta hampir 400 juta. Kita minta double daripada yang kita dapat sekarang.
Permohonan dibuat menerusi unit perancang ekonomi EPU dan anggaran untuk tempoh 5 tahun itu adalah akan lebih menyeluruh. Beliau ditemui selepas penutupan Majlis Showtech 2023 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS di Serdang. Program 3 hari itu berjaya menarik lebih 300,000 pengunjung dengan hasil kutipan mencecah lebih 2.7 juta ringgit. Pembangunan bakat teknikal robotik antara fokus Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ke arah meningkatkan keupayaan negara dalam bidang sains dan teknologi. Ini sekaligus bagi melahirkan tenaga mahir dalam industri berkenaan untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembudayaan Sains MOSTI, Ruzial Syafiee berkata, usaha itu dizahirkan menerusi penambahbaikan sistem pendidikan dan latihan pendidikan TVET. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Pertandingan Robotik Malaysia 2023. Program berlangsung selama 4 hari itu menghimpunkan 32 pasukan mewakili institusi pengajian tinggi seperti Politeknik dan Kolej Komuniti. Kali ke-6 penganjurannya menyaksikan pasukan herobotik daripada Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Bukit Mertajam dinobatkan sebagai juara dan membawa pulang RM10,000. Dalam usaha meningkatkan populasi burung pungguk jelapang, U-Science Healthcare dengan kerjasama Ban Awal and Rodent Research Group Brock University Science Malaysia mengambil inisiatif menyediakan kotak sarang tiruan di sekitar kampus. Pengerusi Lembaga Gubernur USM, Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata, bagi fasa pertama, 2 buah kotak rumah dipasang di kawasan Padang Golf USM, Kubang Krian. Manakala 3 buah lagi akan dipasang dengan mengambil kira lokasi yang sesuai. Projek turut bertujuan memberi perkhidmatan kawalan tikus perosak di dalam kampus dan kawasan sawah yang terletak berdekatan. Projek berkenaan juga menyokong amalan pertanian mesra alam di samping membantu petani dalam meminimumkan kerugian tanaman yang disebabkan oleh aktiviti tikus. Datuk Seri Dr. Awang Adik berkata demikian selepas merasmikan U-Science Ban Awal Research Centre at USM Kubang Krian, UBORG dan penukaran nama U-Science Healthcare sempena 25 tahun dalam industri di Kota Baru. Pengisian sepanjang bulan kebangsaan melibatkan masyarakat orang asli terus rancak. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli, Datuk Sapiah Muhammad Noor berkata, ini termasuklah pemasangan jalur gemilang di perkampungan orang asli seluruh negara. Selain itu, diadakan aktiviti kemasyarakatan di perkampungan orang asli secara berperingkat di setiap negeri. Betul, kita telah melaksanakan berbagai aktiviti sebelum, semasa dan juga selepas nantilah, di mana kita akan adakan perhimpunan, kita ada bersama masyarakat orang asli di perkampungan, dan juga kita akan adakan aktiviti-aktiviti berkaitan yang bertemakan Hari Kebangsaan nantilah di peringkat negeri dan juga di peringkat HQ, insya-Allah. Sementara itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Perlis turut tidak ketinggalan menganjurkan program Semarak Merdeka bersama komuniti Kuala Perlis. Menurut Pengarah AADK Negeri Khairul Anwar Ahmad, pelbagai aktiviti disediakan seperti senam robik merdeka, eksplorasi rukun negara, nostalgia anak kampung, pemeriksaan kesihatan LPPKN, kuis merdeka dan pelepasan konvoi merdeka. Program turut mendapat kerjasama pelbagai pihak, antaranya Kerajaan Negeri, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta JPJ. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, PNB Merdeka Ventures telah menganjurkan Pesta, sebuah festival menggabungkan muzik, seni dan warisan. Bertempat di Kampung Atap Ibu Negara, pesta melibatkan penyertaan komuniti setempat di sekitar Presin Merdeka 118, lokasi menara kedua tertinggi di dunia.
Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures, Tengku Datuk Abdul Aziz Tengku Mahmud yakin acara itu mampu menyemarakkan semangat patriotik selain mengingatkan tentang kekayaan kebudayaan dalam negara. Sama ada perkembangan peringkat masing-masing ataupun dari segi satu lagi awareness, for example macam bila pembangunan Merdeka 1/8 ni siap tiada masa lagi, kita rasa kita tak perlu jadi sebagai island contohnya. Kita reach out dan we are the part of the community. I think that is very important. So that we are here for a long term. So I think it's good that the community also be part of us. Dianjurkan untuk tahun kedua, pesta menyaksikan kehadiran lebih 3,000 pengunjung. Antara tarikan termasuk pameran Merdeka 118 menggunakan teknologi AI selain persembahan kebudayaan dan pertandingan nyanyian K2K Merdeka Idol disertai penduduk dari perumahan awam di BKL. Sementara itu, kira-kira 5,000 pengunjung memeriahkan konsert Merdeka Selangor FMX MPKJ yang berlangsung di Stadium Kajang malam tadi. Konsert bermula dengan persembahan teater kemerdekaan melibatkan pelajar aswara iaitu N. Pronogis yang bertajuk Bukan Melukut di Tepi Gantang. Persembahan teater diadakan berselang-seli dengan persembahan artis jemputan. Antara artis yang terlibat seperti Ameng Spring, Datin Alia, Syafiq Rio, Apex Tajuddin dan Fia Julia. Turut hadir yang dipertua MPKJ Najmuddin Jamin dan pengarah penyiaran Selangor Nuriza Saleh. Konsert diakhiri dengan persembahan penutup lagu Saya Anak Malaysia dan pertunjukan bunga api. Bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan pada 30 Ogos 2023 hari Rabu pukul 2 petang di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Majlis ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara serta menyemarakkan penghayatan kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita kekal bersatu mendukung semangat perpaduan Malaysia Madani. Amanat perdana ini juga boleh ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan. Selamat Hari Kebangsaan 2023. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Belah sedikit perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 7 maut apabila kilang mercun haram meletup di Bengal Barat, India. Bangunan yang menempatkan kilang mercun itu runtuh dan mangsa yang melecur teruk dibawa ke hospital berdekatan. Punca letupan masih tidak diketahui. Operasi mencari dijalankan bagi mencari kemungkinan lebih ramai mangsa terlibat. Kemalangan industri adalah perkara biasa di India selain kelemahan aspek keselamatan. Penduduk Jepun terus membantah tindakan pelepasan air sisa nuklear dari loji kuasa nuklear Fukushima. Lebih 500 orang berkumpul di bandar Iwaki, Fukushima menuntut dihentikan serta-merta pelepasan yang bermula sejak Khamis. Kehadiran kumpulan berkenaan merupakan bantahan terbesar setakat ini selepas pelepasan air sisa nuklear. Pada 2015, pengendali loji iaitu TEPCO dan kerajaan Jepun menyatakan secara bertulis tidak akan melepaskan sisa buangan nuklear ke lautan sehingga mendapat pemahaman nelayan tempatan dan pihak berkepentingan lain. Bagaimanapun, kerajaan secara unilateral memutuskan pelepasannya pada 2021 walaupun mendapat tentangan domestik dan antarabangsa. Belah berita sukan, prestasi kurang memuaskan kontijen negara di Sukan SEA Kemboja masih dapat diperbaiki dan ditambah baik menerusi pencapaian atlet pada Sukan Asia di Hangzhou, China. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh optimis kesemua atlet mampu melakukan yang terbaik.
Kalau kita lihat World Championship semalam, persiapan pemain badminton, saya rasa kita semua masih mempunyai banyak ruang untuk penambahbaikan, dan saya berharap dalam persiapan atlet, dan untuk saya percaya kerjasama erat sekarang antara Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia boleh bantu atlet memperbaiki lagi persiapan mereka lah. So kita nak kurangkan roadblocks supaya koordinasi itu bagus, dan kita akan bekerjasama erat untuk bawa ke Asia Games nanti. Beliau berkata demikian selepas pertandingan akhir kejohanan trofi Tuanku Muhriz 2023 di Seremban. Pemain skuash wanita negara Siva Sanggari berjaya merangkul trofi Tuanku Muhriz 2023 setelah menewaskan rakan senegara dan juara bertahan Aira Azman dalam perlawanan akhir di Kompleks Skuash Seremban. Siva Sanggari mengetepikan cabaran Aira dengan kemenangan straight set 11-8, 11-8, 11-9 untuk merangkul gelaran sulungnya musim ini. Beliau menyifatkan kemenangan tersebut sebagai penyuntik semangat dan keyakinannya selepas berehat panjang akibat kemalangan jalan raya tahun lalu. It's a good win for me because like I have only 2 tournaments before Asian Games. Asian Games is the big one this year. Obviously, I have my own set of goals to do really well in Asian Games, so that's the big thing. And bagi Aira Azman, meskipun tewas, dia berpuas hati dengan prestasinya serta menjadikan perlawanan itu sebagai persediaan menjelang Sukan Asia di Hangzhou, China. Pertandingan akhir berlangsung di gelanggang skuash baharu yang dirasmikan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz almarhum Tuanku Munawir. Memang squash dah naik taraf di Negeri Sembilan, sebab kita gini, alhamdulillah tuanku dah jadi penaung dan kita dapat bantuan daripada kerajaan juga. Tetapi dengan pusat baru ini memang kita akan multiply dan intensify prestige squash di Negeri Sembilan. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.